tahan tentang kekuatan api neraka ya. Ras tu WRATH artinya kekuatan, kehebatan, kedahsyatan api neraka ya. Tak lalu kenanya. Jadi kalau boleh jangan masuk syurga. Jangan masuk syurga pula, jangan masuk neraka. Walaupun seminit, walaupun sejam. Jangan masuk neraka ya. Tak lalu kita. Tu selalu kita nak berdoa, ilahi lastul firdaus ya lam wala aqwa ala naril jahim fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambi azim. Selalu doa begitu. Hari Jumaat 5 kali baca, ilahi lastul firdaus ya lam wala aqwa ala naril jahim fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambi azim. Ya Tuhanku, aku tak layak untuk masuk syurga firdaus kamu, tapi aku tidak pula lalu nanggung dahsyat neraka kamu. Oleh yang demikian terimalah taubat-taubat aku dan ampunkanlah dosa-dosa aku. Sesungguhnya kamu pengampun dosa-dosa yang besar-besar. Yang besar-besar pun kamu ampun. Ini kamu lain kecil ya. 5 kali baca setiap kali hari Jumaat. Nak nyanyi boleh. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Ya. Baca tu tidak lepas Sulaiman ya. Ada cerita tak nak cerita malam ni ya, lain kali cerita. Ada cerita di balik nasyid itu ya. Baik, berkata Imam An-Nawawi. Ini tulisnya Al-Nawawi, sebenarnya An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi. Artinya Nawawi ini adalah seorang imam, pakar hadis. Dia banyak menyusun hadis-hadis. Di antara susunan dia ialah Al-Azkar. Di antara susunan dia, buku susunan dia ialah Hadis 40, Matan Arba'in. Itu yang menyusun apa? Nawawi lah tu, Imam Nawawi ya. Di antaranya Musnadul Arifin. Banyak kitab hadis yang disusunnya. Apa kata Imam Nawawi? Berkata Imam Nawawi dalam menjelaskan hal ini, hal orang yang masuk neraka dulu dengan dosa-dosa dia tu. Dan lepas itu masuk syurga lepas itu. Hal ini, itu hal itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Rasulullah itu betul-betul. Adapun hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas siapa yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, itu kalau dia mensyirikkan Allah ya, akan memasuki neraka. Itu dah garanti. Kalau tak nak masuk neraka, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Apa itu mensyirikkan Allah? Menyamakan Allah dengan yang lain daripada makhluk ini. Jangan mensyirik, menduakan Allah. Bukan tak ya Allah itu Tuhan, tapi lembu Tuhan juga, syirik. Bukan tak ya Allah itu Tuhan, api pun Tuhan juga, syirik. Bukan tak ya Allah itu Tuhan, tapi matahari pun Tuhan juga. Itu mensyirikkan Allah dengan matahari, mensyirikkan Allah dengan lembu, mensyirikkan Allah dengan patung. Orang syirik takkan dapat masuk syurga ya. Allah kata berapa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa teringin nak berjumpa dengan Allah di hari akhirat besok, kita nak masuk syurga lah. Kerana kita hanya masuk nak dapat jumpa dengan Allah dalam syurga, dan tempat tak ada. Cari kampung gajah ni tak dapat ya. Cari di Pulau Tiga tak dapat. Cari di Pulau Umban, kampung teman tak dapat. Tak diizinkan oleh Allah Taala. Nak tengok Allah, kena masuk syurga itu. Ya, barang siapa berharap nak berjumpa dengan Allah dalam syurga itu, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Falyamal amalan solehan. Amal soleh itu penting. Apa saja amalan ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru namanya amal soleh. Kalau tidak, bukan nama amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan kamu sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun daripada hamba-hamba-Nya. Jangan mengatakan lembu itu Tuhan, jangan mengatakan patung itu Tuhan, jangan mengatakan berhala itu Tuhan, jangan mengatakan matahari itu Tuhan, jangan mengatakan api itu Tuhan. Itu semua syirik begitu.
atau menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain. Ini ada yang begitu. Saya pernah dengar dalam satu kursus dia meresmikan majlis itu. Apa kata dia? Dia jadi peresmi majlis itu. Dia orang besar. Dijemput dia untuk meresmikan majlis dakwah tu. Semua ustaz yang di situ, ustazah ramai, cikgu ada. Apa kata dia? Semua agama adalah baik. Dia orang makan besar. Tak ada sampai negara pun. Semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity, semua syirik begitu. Kalau syirik, dia akan sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ini apa itu? Jadi dengan sesiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, syarat jangan syirikkan Allah, akan memasuki syurga. Itu adalah ijma'. Ijma' tu sepakat. Ijma' para ulama. Ulama-ulama sepakat. Siapa tidak mensyirikkan Allah, dia mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia dijamin masuk syurga. Tapi tidak dijamin lepas dari neraka, tapi dia dijamin masuk syurga kerana dia tidak mensyirikkan Allah. Cuma dia masuk neraka dulu kalau dosa ada. Kalau dosa ada tak taubat, masuk neraka dulu, tapi akhirnya dia akan dapat masuk syurga. Ada ijma' segala ulama Islam, Adapun orang yang mensyirikkan, orang yang mensyirik yang akan memasuki neraka, maka kekal di atas umumnya. Kekal dia dalam neraka tu. Di atas umumnya, iaitu akan kekal di dalam neraka. Tak ada keluar. Orang syirik kekal dalam neraka, tak ada keluar, Dia dikira sebagai kafir. 6 golongan yang masuk neraka, 2 orang beriman, 4 orang tak beriman. Yang tak beriman tu ada 4 golongan. Yang pertama dipanggil murtad, kekal abadi dalam neraka. Yang kedua dipanggil musyrik, orang syirik, kekal abadi dalam neraka. Yang ketiga mulhid. Mulhid tu artinya apa? Orang tak ada agama. Orang komunis, orang sosialis, orang tak percaya akan Tuhan, orang apa? Atheist, free thinker. Itu mulhid namanya, kata Arabnya mulhid. Dan yang keempat, orang munafik. Orang munafik ini pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Dia kekal, itu orang kafir. Yang dua lagi tu masuk neraka juga tapi dia keluar lepas itu. Iaitu orang zalim dan orang fasik. Orang melakukan dosa besar dipanggil orang zalim. Orang melakukan dosa kecil dipanggil orang fasik. Dua-dua, mana dah? Nak zalim mana fasik? Zalim lama masuk neraka. Fasik bukan sekejap tapi tak selama orang zalim. Tapi kalau nak ada iman, walaupun susah disawi imannya, dia akan dapat masuk ke dalam syurga lepas itu, Jadi 2 orang beriman masuk neraka, 4 orang kafir masuk syurga. Masuk neraka juga, 4 golongan masuk neraka kekal abadi selama-lamanya, 2 tak kekal, nanti akan masuk syurga. Dan tidak ada dan tidak ada beza antara ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani dengan menyembah berhala dan orang-orang kafir yang lain. Tak ada beza. Semua masuk neraka belaka tu. Yahudi masuk neraka, Nasrani masuk neraka. Lagi apa? Orang mensyirikkan Allah pun masuk neraka belaka. Tak ada beza. Semua masuk dalam neraka belaka. Lebih lagi Yahudi dan Nasrani. Kerana Allah murka kepada kedua-dua itu. Paling Allah murka dengan orang kafir itu, itulah 2. Yahudi atau Nasrani. Kerana Allah dah isyar, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani itu kecuali kamu ikut cara hidup mereka. Kalau kamu ikut cara hidup dia, baru redha, Oh, dia redha. Dia terima kita. Bukan terima sebagai apa? Sebagai kawan dah. Terima kehidupan kita, tak ada kacau kita. Tapi nak ikut cara dia. Kalau ekonomi riba. Ekonomi kapitalis. Kalau masyarakat yang hedonisme, cakap moden, dia kira nak percampuran antara lelaki perempuan tu bebas, dia tak ada halangan. Itu hedonisme namanya. Itu yang dia nak. Kalau tidak, dia tak akan redha. Dia akan melakukan perkara-perkara yang menyusahkan orang Islam. Kerana ini Allah kata walan tadha. Kalau kata lan tu artinya sampai bila-bila. No way out.
Lan walan tarda ankal yahud walan nasara. Nasrani pun dia lan juga. Hatta hingga tattabi'a millatahum, kamu ikut cara hidup mereka. Kalau tak masuk neraka lah kata ya. Dan tidak ada beza di antara ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani dengan penyembah berhala. Siapa? Semua masuk neraka belaka. Dan orang-orang kafir yang lain. Dan tidak ada beza di sisi Allah, di sisi al-haq. Al-haq itu yang benar. Antara orang kafir yang degil dengan yang lain. Orang kafir yang degil itu semua masuk neraka belaka. Yang degil ya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang ingkar, kufur tu ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu ada hak tak kenal itu. Orang yang benar dia tak kenal itu ya. Dan tidak ada beza juga antara orang yang menyalahi agama Islam dengan orang yang menganut Islam kemudian dihukum kafir. Itu murtad. Mula-mula dengan Islam itu kafir. Itu dikatakan murtad dengan sebab keingkarannya. Bukan ingkar dengan perintah, ingkar dengan hukum. Mana wajib sembahyang? Kafir. Kita mesti sama rata antara orang beriman dan orang kafir. Dua-dua sama aja. Mana boleh sama? Sama aja. Asalkan beragama udahlah tu, kafir aja ya. Menghina sunnah-sunnah Nabi, kafir jadi. Getik aku dengan Haji Ibrahim tu, sahabat ya Allah, berjanggut macam kabin, kafir jadinya. Soal dia tak laksanakan lain, tapi jangan menghina-hina sunnah Nabi. Ya. Menyampah aku dengan Haji Ibrahim tu, nak sembahyang bersugi kan, sikit dah. Tahu dia masuk poket pada, orang gini aku tengoknya, kafir. Dengar kata kan. Soal tak ada sugi tak ada cerita. Soal menghina itu jadi kafir ya. Sunnah Rasul. Kerana sugi ni sunnah Rasul ke bukan? One more time. Sugi ni sunnah Rasul ke bukan? Sunnah Rasul. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kull 'inda salat. Sekiranya tidak menyusahkan umat aku, akan kuperintahkan semuanya bersiwak, bersugi setiap kali mereka sembahyang. Kalau tak menyusahkan, tapi kerana menyusahkan tak diperintahkan. Tidak jadi perintah wajib. Kalau wajib berdosa belaka dah. Tuan-tuan, malam berdosa belaka dah. Ada seorang tak berdosa. Yang lain dia tunjuk mana? Mana? Yang lain dia tunjuk yang mana? Tak ada. Seorang ni tak berdosa. Haji Ibrahim ya. Yang lain tu berdosa belaka. Mujur letak wajib ya. Kalau wajib habis berdosa belaka. Kenapa? Kenapa susah? Kerana payah nak menjaganya. Kerana sugi ni kemang hilang. Saya tahu berapa ratus dah sugi ni. Cari-cari dah hilang. Tahu pun jumpa-jumpa dah hilang. Jumpa hilang saja. Saya dulu berkedai tahu. Ada jual sugi. Kedai saya ada jual sugi. Tapi yang melakukannya saya seorang je. Yang lain siapa tak siap. Tuan-tuan ramai ada perintah kan. Pergi sugi kan. Buat balik. Kami mana? Pasal apa? Pasal payah nak memelihara. Tapi kata Nabi, kalau tidak payahlah, saya akan perintahkan semua orang bersugi setiap kali dia sembahyang ya. Itu beza ya. Kemudian ada pun orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia mati tak ada mensyirikkan Allah, dia mentauhidkan Allah. Tuan-tuan, agama yang mentauhidkan Allah hanya Islam saja, lain tu semua syirik. Christianity syirik, Buddhism syirik, Hinduism syirik, ya, apa saja. Yang tak syirik hanya Islam saja. Lain tu semua syirik belaka. Ya. Jadi orang yang mensyirikkan Allah, ini dia mati tidak mensyirikkan Allah. Dia mati dia dalam Islam dia akan memasuki syurga. Maka hukumnya adalah qat'i. Qat'i itu putih. Tak boleh ditolak lagi dah. Putih hukum tu ya. Tetapi dengan syarat ia bukan orang yang mengerjakan dosa besar. Tapi kalau dosa besar pun masuk neraka dulu, tapi dapat masuk syurga sudahnya kalau dia tidak mensyirikkan Allah. Tapi masuk neraka dulu, betul tak? Itu orang dosa besar. Masuk neraka dulu. Dia meninggalkan sembahyang, jadi dosa besar tau. Meninggalkan sembahyang satu waktu aja.
dia akan dimasukkan ke dalam neraka 40 tahun. Siapa nak angkat tangan? 40 tahun tu dunia ke akhirat, tuan-tuan. 40 tahun dunia ke akhirat. Akhirat 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Dah tak tahu. Ini cikgu matematik dulu tau. 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Saya bagi formula. 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? 40 kali 1000 berapa? 40,000. 40,000 kali dengan 365 berapa? Tak tahu. Saya jawab. Kerana saya guru matematik dulu tahu. Jawabnya apa? 14,600,000 tahun. Berapa jawabnya? 14,600,000 tahun. Itu satu waktu tinggal tu. Kalau umur 80 punya orang cakap ni tak pernah sembahyang macam. Tak tahu kali berapa ya. Jadi jangan dengan sengaja-sengaja meninggalkan sembahyang. Itu dosa besar ya. Kan? Ini kata, syarat ia bukan orang yang mengerjakan dosa besar dan mati dalam keadaan mengerjakan dosa. Kalau dia mati tidak mengerjakan dosa besar, tak apa. Ia akan masuk syurga daripada awal-awal lagi. Tak ada masuk neraka langsung. Kalau ada dosa dia taubat. Sebab dia suruh kita taubat. Lepas sembahyang taubat, lepas sembahyang taubat. Sebab tunggulah Tok Imam udah ada habis lafaz taubat tu baru nak pakai. Ini dah lepas salam bal. Tak ada nak taubat kan? Taubatlah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Hati panjang benar lah Ustaz. Tak habis, tarik pendek. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa lagi tak? Ada orang tak hafal lagi tu? Tak hafal, tak hafal. Astaghfirullahalazim. Siapa tak hafal? Angkat tangan. Siapa tak hafal? Astaghfirullahalazim. Angkat tangan. Jangan tengok mana kedua orang benar-benar. Bukan teruk benar. Ada pilihan. Banyaklah taubat. Kerana Allah suruh habis tu ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Betul. Ada lagi sambung lagi tu kan? Itu dulu cukup. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampunkan segala, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Enggak kata nak? Enggak kata nak? Taubat dah. Selalu taubat. Nabi yang tak berdosa pun taubat. Satu hari berapa kali kali Tuhan? 70 kali. Inni la astaghfirullahalazim fil yaumi wal lailati 70 marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala tiada hari, tiada malam 70 kali. Nabi tak ada dosa, maksum, dipelihara dari dosa, pun dia taubat. Kita sampai tak berdosa kan? Jangan tengok mana orang tak berdosa. Nak angkat gambar, nak masuk Facebook. Orang ini tidak berdosa, namanya Badaruddin, ada? Angkat. Saya baru berani dengan ngabukan. Dia murid saya dulu tu. Saya ngajar di Masjid Dah berapa jannah maka dah. Dia tak berdosa. Kalau dia tak berdosa, angkat tangan, saya tengok. Sabuai lah. Yang cakap ni lagi banyak dosa ya. Bertimbun-timbun dosanya. Jadi kena taubat kepada Allah SWT ya. Kalau tidak, Allah akan menyeksanya. Kemudian mengeluarkannya daripada neraka dan mengekalkannya dalam syurga. Dia seksa dulu. Tapi teruk. Kalau dia berzina dalam hidup, dengar dia dulu. Orang berzina yang dulu pernah berzina tak nak taubat. Dia berzina tapi tak nak taubat. Kalau dia dulu berzina, esok sudah mati esok, dibesarkan kemaluannya itu sebesar dunia.
Tapi nak kan? Kemaluan jatuh zakat untuk besar dunia. Kan sekarang ni heboh nakkan besar zakat ya. Cari minyak urut ini, urut ini. Ada? Ini besar dunia, bukan besar bertanya. Besar dunia. Lepas tu digantung kemaluan tu. Digantung zakat tu. Dengan dia lah, kalau zakat je gantung tak ada sakit. Ini dengan dia sekali. Ya, digantung zakat tu dengan dia sekali. Didatangkan 70,000 orang malaikat membawa cemeti dari neraka, merah menyala. Dia sepuh dulu dalam neraka tu, tengah merah tu. Lepas tu dia empuk. Seorang bilang 1, 2, 3, pong, 70,000 malaikat ngempuk. Tentang mana? Tentang zakat tu. Hancur, elok balik, bilang lagi 1, 2, 3, pong, hancur, elok balik, bilang lagi 1, 2, 3, pong, hancur, bilang lagi warna rendah, mono, pong, hancur, bilang lagi. Itu bilang lagi apa? Ya, i, sam, pong, hancur. Lagi apa? Sisi, loro, telu, pong, hancur, elok balik. Begitu keadaan orang berzina. Jangan berani-berani berzina. Kalau ada dulu pernah berzina, apa buat? Taubat betul-betul dengan syarat-syaratnya. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, menyesal sungguh-sungguh. Yang kedua, meninggalkan maksiat itu. Yang ketiga, berazam takkan melakukan maksiat itu lagi. Itu taubat. Orang taubat akan dapat masuk syurga. Kerana ini janji Allah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya. Apa ada dalam bawah syurga? Sungai-sungai. Itu kalau dia melakukan dosa. Tapi masuk neraka dululah. Kena seksa dulu. Kalau tak taubat, betul kita suruh taubat. Dia taubat tak ada masuk neraka. Bila ditimbang tak ada dosa dah. Habis dah taubat. Tinggal pahala aja. Bila pahala aja macam. Bila pahala aja dosa tak ada macam. Tak pernah dengar kayak ni. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Pahala aja, dosa tak ada. Allah akan redha dengan dia. Redha Allah akan dia. Masuk syurga Allah redha. Diampunkan dosa Allah redha. Bagaimana? Nikmat-nikmat syurga Allah redha. Lepas dari neraka Allah redha. Itu kalau berat timbangan kebajikan. Itu suruh kita taubat. Bila taubat di akhirat masuk, kita akan ditimbang. Apa saja perbuatan kita dalam dunia ini akan dicek oleh Allah. Akan ditimbang. Tapi kalau dosa saja, hasil hujung minggu ngambil nombor ekor. Hasil hujung minggu ngambil nombor ekor. 986. Tahu mana 986? Ada depan. Saja ngambil nombor ekor. Esok berdosa. Dosa judi itu dosa besar tau. Kemudian masuk dalam neraka. Tak tahu berapa lama itu, saya tak baca kitab. Tapi dalam berzina ada baca dalam kitab. Nama kitabnya Sirah Solikin. Kalau orang perempuan pula berzina, macam mana seksanya? Akan dibesarkan susunya tu sebesar dunia ni. Saya baru lepas ngajar tu sebab saya ingat ni. Baru lepas ngajar tu di dalam kitab. Kitab namanya Sirah Solikin. Sebab saya ingat ni. Dibesarkan susu itu sebesar dunia, kemudian digantung dia dengan susu-susunya sekali. Kemudian datangkan kepada dia 70,000 orang malaikat. 70,000 orang malaikat datang kepada dia. Mengempuk. Taman empuk je, tang susu tu. Hancur elok balik, empuk lagi, hancur elok balik, empuk lagi, hancur elok balik, empuk lagi. Itu bagi perempuan yang berzina. Jadi zina ni perbuatan yang sangat keji. Dosa kena berzina, hampir dengan zina pun tak boleh. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina, kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji. Zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat. Jadi jangan buat dosa, jangan sengaja-sengaja melakukan dosa. Yang makruh pun jangan buat. Usahakan dosa yang makruh pun jangan buat. Kerana makruh itu artinya apa? Mendatangkan kebencian Allah. Itu makruh tu Allah benci tau. Cuma tak didenda, tidak dihukum, tidak disiksa. Tapi Allah benci. Allah tak suka ni orang yang melakukan makruh tu. Di antara yang makruh, dengar ni, bangun sebelum tu imam berkali tempat duduk. Bila tu imam tu belum lagi di tengah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia bangkit. Tak ada apa hal. Saja duduk belakang dia misal rokok je. Tak ada apa hal. Bangkit begitu aja. Makruh hukum. Dengar ke mana? Makruh tu Allah benci. Kalau Allah benci, siapa yang suka di akhirat? Malaikat suka kan? Kalau Allah dah benci, malaikat suka kan? Rasul suka kan? Sahabat-sahabat suka kan? Wali-wali suka kan? Orang mati syahid suka kan? Kalau dah benci, semua benci. Tegur otaknya, minjam tak bagi dia main buat takti je dah. Dia jual barang orang tak nak belinya. Kalau orang dah benci. Jadi jangan berani-berani benar melakukan yang makruh-makruh tu. Walaupun tidak diseksa, tapi dia akan rasa akan rasa terseksa nanti di akhirat kerana melakukan benda yang makruh-makruh. Baik. Sikit lagi ya. Hadis-hadis yang diulas oleh Imam Nawawi dahulu dengan katanya apabila datang hadis yang pada akhirnya menyalahi dengan kaedah umum tersebut, mestilah kita ihtimalkan. Ihtimal tu apa? Dipikulkan, diamalkan supaya nas-nas syarak, nas-nas tu ni keterangan-keterangan dari syarak terhimpun menjadi satu, supaya nas dapat kita jadikan dalil, supaya kita dapat mengerjakan satu atau meninggalkan apa yang dilarang. Itu nas, ada keterangan, dalil-dalil, bukti-bukti. Menjadi satu. Kita akan dapat hadis-hadis itu ada pada beberapa bahagian. Ada bahagiannya zahir menafikan iman daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Zahirnya dia menafikan beriman kepada orang yang melakukan maksiat. Lagi satu bagi menunjukkan bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang melakukan maksiat. Rasul tak ada melakukan apa-apa maksiat. Tak ada melakukan apa-apa kesalahan. Bersih Rasulullah. Sifatnya siddiq, tabligh, amanah, fatana. Itu 4 sifat Rasulnya. Mustahil Allah tu menipu. Mustahil Allah tu berdusta. Yang kedua apa? Tabligh, menyampaikan apa saja. Rasulullah tak simpan apa saja yang diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya akan disampaikan kepada umat dia. Tak ada simpan-simpan Itu tabligh. Amanah, tak pernah dia khianat, tak pernah pecah amanah dan sebagainya. Itu Rasulullah tak pernah dia pecah amanah, sentiasa amanah. Sampai digelar oleh orang kafir itu sebagai apa? Al-Amin, orang yang sangat amanah. Maksud yang gelar itu bukan orang Islam tu. Orang musyrik Mekah gelar pada Al-Amin. Maksud dia belum dilantik jadi Rasul dah nampak amanahnya. Tabligh itu apa? Menyampaikan, tak ada simpan-simpan. Allah tegur dia pun disampaikan kepada kita. Allah tegur dia. Dia tengah berdakwah apa itu, tengah bermesyuarat dengan kafir-kafir Quraisy untuk menyatukan umat-umat Arab ketika itu. Tengah bercakap-cakap tu dengar di suara itu kepada seorang orang buta namanya Abdullah ibn Maktum. Orang buta tu dengar suara Rasulullah, dia pun datang dekat. Dia bukan nampak, dia datang dekat je. Bertanya Rasulullah tentang masalah bersuci, masalah taharah, masalah remeh-temeh. Dia tengah bercakap bab penting ni. Jadi tak suka lah dia. Tapi tak ada marah pun. Cuma dia berpaling dan menunjukkan muka yang masam. Dia paling mukanya masam. Bukan tahu dah, bukan dengan bukan nampak dia Abdullah bin Maktum. Kalau jongor pun tak nampak tu jongor. Jongor tahu. Jangan bola tu buat bunyi. Tak nampaknya. Dia putih. Jangan berbunyi. Kalau berbunyi bengok lah. Tapi ada tak yang nampak? Ada tak yang nampak? Siapa nampak? Allah nampak. Lalu Allah tegur. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling seorang hamba itu dan masam mukanya apabila didatang oleh seorang buta. Apabila didatangi oleh seorang buta, seorang hamba itu berpaling. Berarti Allah tegur dia. Allah tegur dia tu. Tapi teguran Allah kepada itu dikabur daripada kita. Kalau kita dah ditegur begitu, ada kita nak kabur kan?
Contohlah saya dulu masih jadi cikgu, panggil di usaha dalam bilik dia, mau ni bantai usaha kamu ni pemalas, kau je apa tak tahu, bodoh, tengin, bingung, bangang je. Ya. Naik memang pada muka tu, ngetor tangan tu. Bila keluar dari pejabat usaha tu, ditanya guru-guru lain di sarung dia. Apa yang nak guru besar tadi cikgu katanya? Ha? Apa jawab dia? Tak ada, dia naikkan pangkat saya. Ya, tu saya cakap dia. Tak ada ngapa dia maki saya, mantai saya, tak ada. Itu kalau kita. Ya ke tak? Tapi Rasulullah kabur pada kita. Abasa wa tawalla an ja'ahul amah. Menandakan amanahnya Rasulullah ya. Disampaikannya apa saja walaupun kena pada diri dia disampaikan juga ya. Okey. Di sini kami cuba sebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Kita akan datang kepada insya-Allah ya. Hadis ni banyak tau. Berapa? 5 6 hadis lah. 5 ya. 7 langsung, 7 hadis tu. Itu bulan depan kan kalau tak Adam. Kita akan baca. Kalau baca kan pukul 11 habis. Lalu nunggu pukul 11. Saya nak tanya malam ni. Lalu kan nunggu sampai pukul 11. Sabuai lah. Kemana hutan ngajar tau. Bila dah silap tu selemput balik, silap balik, selemput. Itu kan tanda dah lengah ya. Berhenti tu. Baik, sekian dulu untuk malam ni. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah ya. Membaca hadis-hadis tu. Ada 7 hadis yang akan kita baca insya-Allah. Bulan depan ya. Kalau tak padam. Kalau padam, suruhlah ustaz pengajarnya. Imam tu ni hafal Quran, apa salah? Suruh dia ngajar, sambung apa ni. Atau banyak ustaz-ustaz lain ada ya. Alright. Sebelum saya tutup, jangan kembunan. Ada siapa-siapa nak bangkang? Any objection? Tak ada. Kau jawablah objection overruled. Objection overruled ni ya, jawab betul. Alright. Tiada objection. Anybody has got any question? Ada siapa ada apa-apa pertanyaan? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Sultan Azlan Shah, Kampung Gajah. Sekian dulu aku qauli hadza.